Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, sama-sama kita mempelajari ilmu di dalam Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan limpahan petunjuk dan juga bimbingan taufik dan hidayah daripada Allah, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan dunia dan juga hari akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ala kulli hal, terima kasih kepada ibu-ibu yang menonton. Saya nampak ada Puan Haja Gambar Lidah, kemudian ada Puan Kamalia, Puan Shima, waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian ada Puan Nuraini dan juga Puan Nik Rasimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya doakan semuanya baik di luar sana, dan doakan kami. Saya baru baik daripada demam. Kemudian sekarang ni anak-anak pula berjangkit demamnya. Jadi minta doa daripada semualah agar kami diberikan kesembuhan, insya-Allah. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi, iaitu tadabbur kita pada surah Nuh, iaitu surah yang ke-71. Sebelum kita pergi lebih jauh, untuk saya dapat feedback lah daripada ibu-ibu yang menonton, adakah suara saya ni jelas ataupun tidak, clear ataupun tidak. Kalau tak jelas boleh maklumkanlah, untuk saya mungkin boleh repair lah untuk teknikal pada peringkat awal ni lah, ataupun sama ada live ini tak berapa clear ataupun sebagainya lah, minta maklumkan awal, insyaAllah. Okay, jadi insyaAllah untuk hari ini kita akan sambung surah Nuh, dan kita akan sambung pada ayat yang kelima. Baik, seperti mana yang kita bicarakan 2 minggu yang lalu, surah Nuh ini, Puan Nuraini kata clear, alhamdulillah. Baik, surah Nuh ini adalah surah yang berada di juzuk yang ke-29. Dan surah-surah yang berada di juzuk yang ke-29 adalah surah-surah yang bertemakan dengan tema dakwah. Surah yang bertemakan dengan tema dakwah. Bagaimana nak berdakwah, uslub berdakwah, pujukan Allah bagi mereka yang berdakwah. Macam-macam Allah Ta'ala sentuh di dalam juzuk yang ke-29. Dan pada surah yang ke-29, juzuk yang ke-29, permulaan pembuka juzuk ini adalah Allah mulakan dengan surah Al-Mulk. Saya dah sebut dah sebelum ni, sekadar ulang kaji je. Kenapa? Sebab perkara yang paling utama sekali adalah kita membesar dan mengesakan Allah. Dalam kerja dakwah ni, perkara yang paling asas dan paling besar adalah kita nak mengesakan Allah. Sebab itu surah di juzuk 29 adalah bertemakan tentang dakwah. Dan permulaan cerita dakwah itu Allah mulakan dengan bicara berkaitan tentang kekuasaan dan kerajaan Allah, supaya kita sebagai da'i kenal Tuhan kita. Kita buat kerja kerana Dia. Dan kita nak sampaikan kepada madu'u pun adalah untuk membesarkan Allah, bukan untuk membesarkan kita sebagai da'i, bukan untuk muliakan kita sebagai da'i. Okey. Baik. Dan saya pernah sebut pada ibu-ibu, perkaitan surah Nuh ini dengan surah yang sebelum dan surah yang selepas. Mungkin ada ibu-ibu yang terlepas lah. Okey, surah Nuh, surah sebelumnya adalah surah Al-Ma'arij. Manakala selepas surah Nuh adalah surah Jin. Okey, selepas surah Nuh adalah surah Jin. Baik, pada surah Al-Ma'arij, kalau ibu-ibu boleh semak sedikit dengan surah Al-Ma'arij, surah sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala bercerita berkaitan tentang surah Al-Ma'arij untuk dikaitkan dengan surah Nuh. Surah Nuh ni adalah bicara tentang cara Nabi Nuh berdakwah.
Allah rekodkan kisah Nuh ni daripada ayat 1 sampailah ayat terakhir surah Nuh hanya cerita tentang Nabi Nuh. Tak bercampur dengan mana-mana kisah. Sekalipun kisah para Nabi walaupun satu ayat. Okay, itu specialnya surah Nuh ni. Kalau kita tengok pada surah Yusuf, memang Allah ceritakan daripada Yusuf kecil sampailah Yusuf dewasa. Tapi permulaan surah Yusuf, Allah awalkan dengan cerita berkaitan tentang Quran. Tapi tidak pada Nabi Nuh AS. Kisah Nuh tu special. Dan Allah jadikan pendakwah ni, teladannya adalah Nabi Nuh. Sebab inilah satu-satunya manusia yang berdakwah paling panjang dalam rekod hidup mereka. Iaitu hampir 1000 tahun. Ini rekod dakwah Nabi Nuh ni, hampir 1000 tahun. Dan saya pernah sebut dah, Nabi Nuh ni adalah Rasul yang pertama yang Allah utuskan ke atas muka bumi ni. Walaupun Nabi Nuh ni adalah generasi yang ke-10 selepas Nabi Adam AS. Kita kena tahu, Nabi Adam bukan Nabi. Nabi Adam bukan Rasul. Beliau hanyalah seorang Nabi. Okay? Tapi Nabi Nuh adalah Rasul. Sebab permulaan pada zaman Nabi Nuh lah bermulalah kesyirikan. Sebab tu nanti hujung surah Nuh nanti ibu-ibu akan tengok ada 5 nama berhala yang Allah highlightkan. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Baik, pada surah Al-Ma'arij, Allah nak sebelum cerita tentang Nabi Nuh ni, untuk setiap pendakwah Allah kata apa? Tengok pada surah Al-Ma'arij ayat 5 tu, Allah kata fasbir sabran jamila. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir sabran jamila. Bersabarlah kamu dengan sabar yang jamil. Ini adalah pendekatan dakwah. Dakwah ni dia bukan menghukum. Kan, dakwah ni bukan menghukum. Kalau ada seseorang mad'u, audiens buat satu kesalahan, buat satu kesilapan, kita tak boleh jatuhkan hukuman. Hukuman hanya terletak pada qadi sahaja, hakim ataupun badan-badan autoriti. Kita hanya bertindak sebagai connecting. Kita hanya bertindak sebagai connecting. Kita menghubungkan hubungan kita dengan mereka, membina jambatan kita supaya kita mudah untuk memperbetul dan menasihati mereka. Apa-apa yang berlaku Allah pesan, fasbir sabran jamila. Kemudian surah Nuh Allah datangkan contoh macam mana yang dimaksudkan dengan sabran jamila tu. Berdakwah dalam keadaan sabar yang paling terbaik, iaitu cara dakwah Nabi Nuh AS. Itu perkaitan Al-Ma'arij dan juga surah Nuh. Dalam masa yang sama, kalau ibu-ibu tengok surah Ma'arij, tengok ayat 1 tu, Allah kata apa? Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Saya minta maaf, mungkin ada ibu-ibu yang baru menonton. Kita sekarang sebut surah Al-Ma'arij sebab saya nak bawa ibu-ibu perkaitan di antara surah Al-Ma'arij, surah yang sebelum dengan surah Nuh. Supaya nanti kita akan nampak Allah Ta'ala membina tempo tu. Macam mana kita boleh membaca satu surah ke satu surah dalam pemahaman yang Allah Ta'ala susun. Seperti mana Allah susun alam ini dengan kompleks, dengan sangat sempurna, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala menyusun ayat-ayat di dalam Al-Quran dengan kadar yang sangat sempurna. Baik, pada ayat 1 ni, ini contoh dakwah. Okey, tengok ayat 1 ni, Allah kata apa? Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala sa'ilun, Allah gunakan isim fa'il. Isim fa'il. Dan sa'ilun adalah merujuk kepada ada seseorang yang meminta. Sa'ala ni meminta. Kita selalu sebut Allahumma inni as'aluka. As'aluka kan? As'aluka, saya meminta. Sa'ala meminta. Tapi kalau sa'ilun, orang yang meminta. Jadi Allah gunakan ada seorang meminta pada Nabi SAW. Bi'adzabin waqi'. Dia kata supaya datangkan azab. Dia meminta ni dalam keadaan mengejek-ngejek Nabi lah. Bila Nabi berdakwah, adalah kadang-kadang ayat pujukan, ada kadang-kadang ayat motivasi, galakkan. Tapi dalam masa sama Nabi juga memberi ancaman. Kan, ini adalah kita kata gaya berdakwah, mengikut keadaan. Ada kala bagi pujukan, ada kala memberikan ancaman. Okey, jadi bila Nabi mengancam mereka, orang-orang Quraisy ni ada cabar Nabi. Dia cabar Nabi
Dia kata kalau macam tu datanglah azab. Datangkanlah azab. Ni nanti ibu-ibu boleh baca ayat 2, ayat 3, ayat 4 surah Al-Ma'arij. Dan Allah Ta'ala datangkan azab tu daripada langit. Ni ada cerita Cuma ibu-ibu tengok perkaitan dia. Pada ayat 1 surah Al-Ma'arij, Allah kata ada seseorang lelaki yang meminta pada Nabi untuk didatangkan azab. Dia cabarlah, mengejek-ngejek Nabi SAW. Daripada seorang ni kesan dia, ibu-ibu tengok pada surah Nuh. Tengok pada surah Nuh. Allah kata apa? Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami mengutuskan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Kalimah tu memang kita dah terjemahkan dah. Nabi Nuh ni dia dakwah kepada kaumnya. Tetapi perkaitan di antara Ma'arij dengan Nuh, kalau surah Al-Ma'arij Allah cerita tentang ada seorang lelaki yang rosak, minta pada Nabi turunkan azab. Pada surah Nuh Allah Ta'ala kata apa? Kesan dia satu kaum akan rosak kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan. Walaupun ia adalah cerita yang berbeza, tapi perkaitan tu ada. Sebab saya nak bagi tahu, susunan Allah dalam Quran ini adalah susunan yang sangat-sangat sempurna. Walaupun dia bercerita tentang benda yang berbeza, tapi kalau kita mengkaji dia, disebut sebagai ilmu al-munasabah, perkaitan di antara satu surah ke satu surah, dia akan memberi maksud yang lebih mendalam. Walaupun ada seorang yang melakukan kemaksiatan, tapi kesan dia Allah nak bagi tahu, ia akan memberi kesan kalau tak diperbaiki, kalau tak diislahkan dia akan memberi kesan kepada satu bangsa, satu negara, mungkin satu masyarakat ataupun lebih besar lagi. Dia akan memberi impak yang lebih besar. Dia akan menjadi kanser yang sangat-sangat kritikal yang akan membarah di dalam masyarakat. Kita biarkan golongan-golongan LGBT, tak apalah, biarlah. Biarkan golongan-golongan liberal, biarlah, tak apalah, dia tak kacau kita. Kita beragama dengan cara kita. Tapi hati-hati, lambat laun dia akan memberi kesan yang lebih besar. Dia mesti dihadapi, dia mesti diselesaikan. Ini kerja pendakwah. Jangan memandang remeh ataupun kecil kepada perkara-perkara dosa yang kecil-kecil. Jangan pandang remeh, tetapi melihatlah dia akan memberi kesan yang besar. Mula-mula nampak seorang je, kita biarkan. Tapi percayalah yang itu akan memberi kesan kepada kesan yang lebih besar. Itu kerja pendakwah. Itu kerja pendakwah. Sebab itu saya baca dalam kitab Talbis Iblis, Ibn Jauzi ada sebut, ada satu poin dia, iaitu berkaitan tentang mandi telanjang. Saya minta maaf lah kalau saya sebut pada ibu-ibu, mandi telanjang. Mandi bertelanjang bersendirian ni, kata dia, ia juga adalah sebahagian daripada talbis iblis, tipu daya iblis, kata Ibn Jauzi. Kenapa? Dia kata iblis menipu kita melakukan dosa, walaupun benda tu taklah dari sudut adab lah kan, dari sudut akhlak kita. Cuma dia kata apa? Perkara itu dia adalah tipu daya iblis yang menghakis, yang mencabut perasaan malu kita sedikit demi sedikit. Sebab kita rasa, saya minta maksud, alah tak apalah mandi telanjang, kita seorang-seorang je pun. Pandangan kita lah, kita seorang-seorang je pun, tak ada orang tahu pun, tak ada orang pandang pun. Ini Ibn Jauzi sebut dalam kitab dia. Tapi daripada iblis, dia mencabut perasaan malu tu sedikit demi sedikit. Kita akan memandang remeh kepada benda yang kecil. Kesan dia apa? Kita akan sedikit demi sedikit akan memandang remeh kepada perkara yang besar. Mula-mula kita tak apalah, biarlah kan. Lama-lama benda tu akan jadi membarah kesan yang lebih besar. Hari ini sekarang tengah viral isu di TikTok, orang share tentang unboxing by husband. Isteri yang baru berkahwin dengan suami ni, ditunjuk dalam video macam mana isteri tu dia unboxing. Subhanallah. Macam mana perkara ni boleh berlaku kan? Hilang perasaan malu tu. Perasaan malu tu dah tercabut. Divideokan suami unboxing isteri. Walaupun kita kata bukanlah dia unboxing semua, sekadar dia kalau yang wanita ni pakai baju pengantin tu, dia ada kerawang-kerawang, crown kat atas kepala tu, sekadar itu saja. Ya, kita memandang kecil benda tu. Tapi percayalah, lambat laun kalau benda tu diremeh-remehkan, dia akan memberi kesan pada besar, perkara-perkara yang
yang lain. Dia akan mendatangkan musibah yang lebih besar. Jadi pendakwah dia ajarkan jangan memandang kecil kepada setiap dosa. Jangan memandang kecil atas setiap kesalahan. Dia mesti diperbaiki. Semua kesalahan tu perlu diperbaiki, dinasihatkan, ditegur dan sebagainya. Okey, baik, itu dia punya perkaitan. Manakala di antara surah Nuh ke surah Jin, kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba cerita tentang dakwah Nabi Nuh ni yang dipenuhi dengan kesusahan, kepayahan 1000 tahun ni, tiba-tiba Allah cerita tentang jin. Allah cerita tentang jin tiba-tiba. Macam tak ada perkaitan kan? Tiba-tiba melompat cerita tentang jin. Okay? Cerita tentang jin. Semua orang maklum cerita jin ni, surah ni diturunkan kepada Nabi SAW dan ia memujuk Nabi ketika mana Nabi ditolak dakwahnya di kota Mekah. Dan Nabi telah ditolak dakwahnya di kota Taif oleh Bani Thaqif. Semua maklum dah. Sehinggalah Nabi duduk dekat satu tempat namanya Qarnu Manazil. Lepas sikit daripada Qarnu Manazil tu, Nabi duduk bersama dengan sahabat Nabi Zaid bin Harithah. Dan ketika itulah Allah Ta'ala maklumkan kepada Nabi dalam surah Jin, yang mana ada sebahagian golongan jin telah beriman dengan dakwah Nabi SAW. Naik semangat Nabi. Naik semangat Nabi ni untuk terus berdakwah. Kenapa? Mudahnya nak bagi faham, bila mana seseorang pendakwah berdakwah, okay, dia berdakwah, orang lain tak terima. Tiba-tiba ada satu kumpulan yang lain terima dakwah dia. Yang itu akan memberi motivasi kepada pendakwah jangan putus asa. Sebagai contoh macam ni ibu-ibu. Kita buat program PMP. Kan misalnya sekarang kita di PMP, kita buat program PMP. Kita buat kelas, saban hari kita buat kelas, saban minggu kita buat kelas. Kadang-kadang yang datang ke kita punya HQ tak ramai pun. Tak ramai. 3-4 orang, 2-3 orang, masing-masing mungkin ada urusan masing-masing. Mungkin lambat laun kita akan hilang semangat. Kita hilang semangat. Tetapi kita buat live record, kita buat live. Dan yang menonton tu pula viewers daripada live Facebook ke, live YouTube ke ramai. Ratusan orang, 100 orang, 20 orang, 200 orang. Apa perasaan kita? Walaupun kita tak nampak viewers ni, dia hadir, tapi dia menonton dan dia mendapat manfaat. Apa perasaan kita? Bertambah semangat kita untuk berdakwah. Macam itulah Allah nak cerita dalam surah Nuh ke surah Jin. Dalam tempoh kamu berdakwah memang ada liku-liku, memang ada kesusahan-kesusahan, tapi kamu jangan risau, kerja Allah Ta'ala. Ada orang yang akan dapat manfaat. Ini pujuk hati ni, pujuk hati kita. Okay? Pujuk hati kita. Lambat laun ada orang yang akan dapat manfaat, ada orang yang akan menerima dakwah kamu. Okay? Walaupun audiens kita tak ramai, tapi ada orang yang menonton. Seperti mana cerita pada Nabi SAW. Orang Mekah tolak, orang Taif tolak, tapi bangsa jin beriman kepada kamu wahai Muhammad, walaupun kamu tak berdakwah kepada dia. Bertambah Nabi punya semangat untuk terus berdakwah. Macam itulah dengan kita. Kita dakwah tengok tak ramai orang. Tapi pendakwah sepatutnya tak boleh macam tu. Seorang ke 2 orang jalan je. Sebab kerjanya untuk menyampaikan. Tapi bertambah semangat kita bila kita tengok dalam viewers kita, ramai rupanya 20 orang, 30 orang. Walaupun dia tak ada bersama dengan kita, hanya secara online, itu pun dah menyuntik semangat untuk terus berdakwah. Sebab itu surah Nuh terus bersambung dengan surah Jin. Yang penting fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan sabar yang baik. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ayat yang kelima, kita akan tengok apa isi hati Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang dai. Tak kisahlah ibu-ibu ustaz ke tak ustaz ke, sesiapa pun kita, asal mengucap kalimah la ilaha illallah, semua kita adalah pendakwah yang menyampaikan agama ni kepada orang lain, paling tidak pada ahli keluarga kita. Betul, ada kalanya kita akan rasa, ialah kita mengajak anak kita, jom solat, pesan pada anak kita, jom solat. Anak kita kadang-kadang membantah. Kita rasa kecil hati. Kita rasa, ya Allah, teruk sangat ke saya ni? Bila mengajak pada anak-anak tak nak terima ni. Kita rasa berdosa ke saya ni? Semua perasaan ni ada ibu-ibu. Semua perasaan ni ada kepada semua da'i. Dan kita akan tengok macam mana perasaan Nabi Nuh AS sebagai pendakwah. Okay? Nanti kita akan tengok. Cumanya perkara yang paling asas bagi pendakwah, ni ulang kaji ibu-ibu.
Ibu-ibu tengok pada ayat yang ketiga tu, ada 3 pesanan daripada Nabi Nuh. Pertama, ani'budullah. Kedua, wattaqu. Yang ketiga, wa'ati'un. Ada 3 perkara. Ani'budullah, wattaqu, wa'ati'un. 3 perkara ni adalah perkara yang kita kena suburkan dalam diri kita dan diri audiens kita. Mesti. Sebelum kita cerita tentang beban-beban syariat, solat, puasa, sekian perkara ni, perkara yang paling asas sekali yang kita kena letak dalam diri kita dan letakkan pada diri madu'u kita, anak-anak kita, audiens kita adalah tauhid mindset. Apa dia? Pertama, ani'budullah. Kalau ibu-ibu tengok ayat ketiga surah Nuh, Allah kata ani'budullah. Ini pesan Nabi Nuh, ani'budullah. Selalu diterjemahkan dengan beribadahlah kepada Allah ataupun menyembahlah Allah. Tapi terjemahan yang tepat, ani'budullah itu adalah memperhambakan diri pada Allah. Bila kita faham maksud ni, rupa-rupanya dia maksud yang luas. Memperhamba diri pada Allah ni dalam semua tempat. Kita berkahwin adalah untuk memperhamba diri pada Allah. Saya salat untuk memperhamba diri pada Allah. Saya tubuhkan PMP adalah untuk memperhambakan diri pada Allah. Saya berpolitik, berniaga, beritu, berini adalah untuk memperhamba diri pada Allah. Semua benda memperhamba diri pada Allah. Prof Ma'aruf, waalaikumsalam Prof. Adakah apabila baca surah jin pada ayat tertentu jin boleh datang? Baik, saya tak tahu. Minta maaf Prof Ma'aruf, saya tak tahu. Sama ada baca tu jin datang atau tidak, wallahu alam, saya tidak mengetahui. Kalau mungkin ada asatizah yang menonton, mungkin boleh bantu saya. Ataupun nanti kalau ada kesempatan, nanti saya akan cek dengan asatizah yang lain. Adakah membaca surah jin ini, jin akan datang. Wallahu alam, saya tak mengetahui. Okey. Baik. Jadi, bila Allah kata ani'budullah, perkara yang kita kena bagi tahu pada diri kita dan anak-anak kita, audiens kita, kita hidup ni adalah untuk memperhamba diri pada Allah dalam semua benda yang kita buat. Kenapa saya buat ini? Sebab saya nak memperhamba diri pada Allah. Kenapa saya berkahwin? Sebab saya nak perhamba diri pada Allah. Kenapa saya bekerja, berniaga, beritu, berini? Kerana nak memperhamba diri pada Allah. Percayalah, kalau benda ni berada dalam fikiran kita, semua benda akan baik. Niat bekerja untuk memperhamba diri pada Allah, mesti kerjanya sungguh-sungguh. Mesti kerjanya dengan jujur. Mesti kerjanya dengan sepenuh hati. Tak culas, tak curi tulang, tak bermalas-malas. Sebab dia tahu itu adalah memperhamba diri pada Allah. Kedua, wattaqu. Kita meletakkan semua tindak tanduk kita adalah dengan takwa. Takwa ni apa? Iaitu kita fikir apa yang Allah kata. Kalau saya buat macam ni, apa Allah kata? Kalau saya buat macam ni, apa Allah kata? Kalau saya tak buat macam ni, apa Allah kata? Itu sentiasa berulang-ulang dalam fikiran kita. Yang inilah, mula-mula kita sedar diri yang kita ni hidup sebagai memperhamba diri pada Allah. Yang kedua, datangnya takwa ini menyebabkan kita akan patuh perintah Allah. Apa yang Allah perintah, kita buat. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Sebab kita hanya fikir apa yang Allah kata, bukan apa yang manusia kata. Masalah kita hidup hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah, adalah kita fikir apa yang orang kata. Kalau saya buat macam ni, orang kata apa ya? Kalau saya buat macam ni, apa orang kata ya? Itu masalah kita. Sepatutnya kita fikir apa yang Allah kata. Okay? Apa yang Allah kata. Dan yang ketiganya, wa'ati'un, iaitu taat kepada Rasul. Sebab Rasul lah teladan, dia adalah sibghatullah. Dia adalah manusia acuan Allah. Macam mana nak hidup cara orang beragama ni? Macam mana nak hidup cara orang soleh ni? Macam mana nak praktiskan agama dalam hidup ni? Tak ada pilihan melainkan melalui cara Nabi sahaja. Nabi lah yang menunjukkan cara-caranya. Dan itulah sebagai kita kata uswatun hasanah. Itulah teladan bagi kita. Kita hanya copy paste sahaja, ikut sahaja, tiru sahaja perbuatan Nabi SAW. Okey, baik. Sekarang kita tengok ayat yang kelima. Itu sekadar ulang kaji yang kita dah sentuh pada 2 minggu yang lalu. Baik, kita tengok ayat yang kelima. Sekarang kita bicara berkaitan tentang isi hati Nabi Nuh AS. Sepanjang dia berdakwah dalam tempoh hampir 1000 tahun, mesti ada banyak kesusahan
Dan Allah rakamkan kesusahan itu dalam surah ini. Jadi dalam kesusahan itu, apa yang ada dalam isi hati dia. Dan ayat ni, kalau kita sebagai pendakwah, sama ada paling tidak dakwah kepada anak-anak kita. Anak kita ada 5-6 orang, 2-3 orang. Kita duk ajar dia, jomlah ni, anak-anak ada masalah itu. Kadang-kadang memberi beban kepada kita, mengaibkan kita kadang-kadang mungkin. Mungkin perasaan itu sama. Jadi Allah Ta'ala datangkan. Zahir memang orang ni berdakwah. Tapi dalaman kita tak tahu. Allah rakamkan. Apa dalaman isi hati seorang pendakwah, iaitu Nabi Nuh AS. Baik, tengok ayat kelima, Allah kata, Qala, Nabi Nuh pun berkata, Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Kata Nabi Nuh AS, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni da'autu, aku telah berdakwah, sesungguhnya aku telah berdakwah qaumi, kepada kaumku, lailan wa nahara, malam dan juga siang. Ayat ni pelik sedikit. Nabi Nuh kata, wahai Allah, aku dah berdakwah dah kepada kaumku. Tapi Allah tambah, Nabi Nuh bagi tahu pada Allah, dia berdakwah malam dan siang. Malam dan siang. Bayangkan Allah rekodkan 950 tahun dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Tetapi Allah tak kata naharan laila, naharan wa laila, siang dan malam. Allah awalkan dengan perkataan malam, kemudian baru Allah sebut siang. Allah sebut lailan, kemudian baru Allah sebut naharan. Allah sebut lail, kemudian baru Allah sebut nahar. Allah sebut malam, kemudian Allah sebut siang. Kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Kenapa? Mesti ada sebab. Baik, sebab yang pertama, nak memberitahu kepada kita, Nabi Nuh berdakwah tanpa rehat dan tanpa jemu. Okey? Dia berdakwah tanpa rehat dan tanpa jemu. Kalau Allah sebut Nabi Nuh berdakwah naharan wa laila, siang dan malam, kita tahu dia berdakwah tanpa rehat lah tu, siang malam dakwah. Tapi bila Allah kata awalkan dengan kalimah lail, dia berdakwah malam dan siang, dia bukan sekadar memberitahu Nabi Nuh berdakwah tanpa rehat, dia tak sekadar begitu. Tetapi dia juga nak memberitahu Nabi Nuh ni berdakwah sudahlah tanpa rehat, bahkan dia tak tidur malam. Sebab kebiasaan orang bekerja ataupun berdakwah ni waktu siang, malam dia akan berehat. Tapi tidak pada Nabi Nuh AS. Dia berdakwah malam dan siang. Malam tu disebut awal. Nak memberitahu dia bukan sekadar tak cukup rehat dalam berdakwah ni. Bahkan dia tak tidur malam. Kenapa tak tidur malam ni? Nabi Nuh berdakwah dalam tempoh 950 tahun. Dia ada dua tafsiran. Pertama, iaitu Nabi Nuh sentiasa optimis dengan dakwah dia. Ada orang dia tahu dia tak boleh dakwah waktu siang, dia sibuk dengan kerja. Tapi Nabi Nuh kata tak apa, aku tak dakwah dia siang, aku akan dakwah dia pada waktu malam. Mengikut ke situasi dia, mengikut kemudahan seseorang. Itu Nabi Nuh AS, tuan-tuan. Oh, kalau dia siang tak boleh, mungkin dia sibuk, malam lah, malam dia free, saya pergi jumpa dia, saya nak pergi dakwah pada dia. Itu Nabi Nuh, tuan-tuan. Okay? Tak siang, tak malam. Tak malam, tak siang. Maksudnya dia sentiasa memilih waktu-waktu dia. Sebab apa? Optimis. Orang ni bukan tak terima dakwah, mungkin waktu tak sesuai. Itu pandangan yang pertama. Kenapa disebutkan malam tu? Kemudian yang kedua adalah kerana Nabi Nuh AS dia berdakwah siang, manakala waktu malam tu dia sentiasa memikirkan tentang umat dia. Sibuk fikir tentang umat, fikirkan strategi. Apa lagi saya kena buat? Apa lagi yang saya kena buat? Malam tu tak senang. Kalau kita jenis orang yang workaholic, kan, dia sentiasa bekerja. Habis kerja pun otaknya masih lagi berjalan. Kadang-kadang terbawa sampai mimpi. Kadang tak boleh tidur malam. Sebab apa? Otaknya masih lagi bekerja, berfikir. Apa yang perlu saya kena selesaikan? Apa yang saya kena buat? Apa yang saya kena buat? Dan itu yang Allah Ta'ala gambarkan tentang Nabi Nuh AS. Hari ini kita rasa malulah. Kita besarkan anak-anak, ibu-ibu dah besar. Anak saya kecil-kecil lagi kan. Anak kita ke, madung kita ke, audiens kita ke, yang saya dah puas dah nasihatkan dia ni. Memang degil, tak dengar cakap. Kita baru cakap 2-3 bulan.
Paling lama pun mungkin setahun dua. Tapi Allah kata Nabi Nuh lebih daripada kamu lagi. 950 tahun. Dia dakwah malam dan juga siang. Dia sentiasa optimis. Ataupun dia berdakwah siang, orang tak terima, tak apa, saya follow up malam. Saya sambung lagi kerja dakwah saya malam lagi. Okay. Sampai ada satu riwayat. Dan riwayat ni saya tak tahu dia punya sumber dia. Tapi disebutkan, setiap kali Nabi Nuh ni, dia sentiasa berdakwah tanpa henti dan tanpa jemu, sehingga kan Nabi Nuh ni dipukul oleh umat dia. Umat dia pukul dia, kaum dia pukul dia. Dah dipukul sampai lunyai, kemudian dia ambil, dia letakkan dalam rumah dia supaya biarlah dia mati kat rumah. Sampai tahap tu umat Nabi Nuh AS. Dan Nabi Nuh masih lagi tak berhenti untuk berdakwah. Bila? Berapa lama? 950 tahun. Hampir 1000 tahun buat kerja yang sama. Siang dan malam. Jadi kita boleh nampak dah. Nabi Nuh ni dia bukan mengeluh, tapi dia nak bagi tahu pada Allah, ya Allah, aku dah berdakwah siang malam, tak berhenti. Macam-macam cara dah. Ni dia mengeluh perasaan dia, ibu-ibu. Ada masa kita akan stuck. Kita dah buat macam-macam cara, stuck. Okay, jadi ayat ni sebagai pemujuk. Bukan kita sahaja mengalaminya. Rasul, bayangkan Rasul dengan kita ni beza. Rasul ni, dia datang dalam pakej yang sempurna. Percakapannya elok, lunak, rupa parasnya tampan, kulit wajahnya, pakejnya sempurna lah kita kata. Akhlak baik, rupa paras cantik, ada mukjizat pula, percakapannya elok. Tengok daripada luaran memang kita akan memukau. Kalau orang macam ini pun tak diterima dakwahnya, ini kan pula kita banyak cacat cela. Dosa jangan cakap lah, rupa paras jangan cakap lah, bukan tampan mana pun, kulit pun tak seindah, tak secantik macam para Nabi. Kita yang macam ni lebih-lebih lagi lah tak diterima dakwah. Itu sepatutnya yang kita kena nampak perbandingan kita dengan pendakwah yang bernama Nabi Nuh AS. Okay? Dan pada ayat ni juga memberitahu kepada kita, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya siang dan malam ni adalah dengan matlamat Nabi Nuh berdakwah bukan untuk dia. Bukan kerana nak muliakan aku, tak. Bukan kerana aku nak sanjungan. Bukan kerana aku nak dapat tempat, nak dapat pandangan mulia daripada umat, tak. Tetapi adalah kerana kepentingan madu'u sendiri. Bukan kepentingan peribadi Nabi Nuh, tak. Adalah kerana kepentingan umat dia. Bayangkan 950 tahun buat kerja bukan untuk kepentingan peribadi, apatah lagi nak dapat upah. Nanti ibu-ibu tengok surah Nuh ni, surah berkembar dia adalah surah Hud. Surah Hud, Allah Ta'ala ada detailkan sedikit lagi dalam surah Hud. Nanti saya akan bawa ibu-ibu tengok surah Hud. Nabi Nuh kata, aku berdakwah ni tak minta upah pun, tak minta apa-apa, tak minta apa-apa pun. Dan bukan untuk aku pun kepentingan dakwah ni, tetapi untuk kamu, untuk selamatkan kamu, supaya Allah ampunkan kamu. Itu yang Nabi Nuh pesan. Okay? Okay. Kalau orang bekerja, mungkin dia boleh kerja siang malam sebab dia tahu itu untuk kepentingan peribadi dia. Saya kerja, saya collect duit macam ni, saya dapat hasil macam ni. Dia akan jadi bersemangat, bertenaga. Bayangkan Nabi Nuh, dia dakwah tanpa untuk kepentingan peribadi, tapi untuk orang lain. Jadi kita tak boleh fikir macam mana dia punya motivasi dia. Bukan untuk dia pun. Bukan untuk dia, tetapi untuk audiens dia. Kepentingan tu kepentingan audiens, bukan kepentingan peribadi dia. Jadi kita rasa lelah tu memang lelah lah. Ya Allah, kalau kita lah didik anak-anak, ya Allah, saya tak minta pun anak ni sayang saya. Saya tak minta pun apa-apa. Saya hanya nak dia ni je. Kali anak buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Kita akan rasa apa? Ya Allah, kenapalah susah sangat nak faham. Dia perasaan itulah yang dihadapi oleh Nabi Nuh AS. Okey, kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Nabi Nuh mengadu lagi, kata Nabi Nuh, falam yazidhum du'ai illa firara. Okey, saya tengok sikit mungkin ada yang komen ke. Okey. Falam yazidhum, iaitu kata Nabi Nuh alaihissalam, dan tidaklah seruan aku ini menambahkan kepada mereka faedah. Mereka tak dapat manfaat illa firara, melainkan mereka melarikan diri. Maksudnya nak kata, Nabi Nuh kata, ya Allah, walaupun aku buat siang malam dalam tempoh yang sangat panjang,
Aku tak berkira dengan masaku. Aku tak berkira dengan keinginan-keinginan aku. Semata-mata untuk aku serahkan masaku, hidupku untuk dakwah kepada umat ni. Tapi kata Nabi Nuh, semakin aku dakwah, semakin jauh mereka larikan diri pada aku. Jadi kita boleh nampak keletihan tu. Kelesuan Nabi Nuh ni mengadu pada Allah. Perasaan dia. Sepatutnya makin banyak dakwah, makin ramai yang beriman. Tapi disebut semakin banyak aku berdakwah, semakin jauh orang lari daripada aku. Semakin ramai orang tak suka pada aku. Ada satu riwayat saya baca, sepanjang Nabi Nuh berdakwah ni ibu-ibu, hanya 70 orang ataupun kurang daripada tu sahaja yang beriman. 950 tahun berdakwah, hanya hampir 70 orang sahaja yang beriman. Kalaulah kita buat kiraan matematik, hanya sekitar dalam 15 tahun berdakwah, seorang je beriman. Minimum lah tu. Dalam tempoh 15 tahun, seorang je beriman. Boleh jadi 20 tahun, boleh jadi 30 tahun berdakwah, baru seorang saja beriman. Jadi kita boleh bayangkan kesusahan, keletihan, kelesuan Nabi Nuh AS. Dan ini memberi kita bayangan, sebenarnya bila kita melakukan kebaikan, dan apabila kita mengajak seseorang melakukan kebaikan, kerja-kerja dakwah, jangan kita ingat semua orang boleh terima dan semua orang suka. Tak tentu lagi. Bahkan boleh jadi mengundang ramai lagi musuh. Tapi penting bagi seorang da'i untuk tahu, kita tak mencari redha dan pandangan manusia. Kita hanya mencari redha dan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya buat kerja ni walaupun orang tak suka? Ani'budullah, kerana saya sedang memperhamba diri pada Allah. Itu kita punya kata kunci kita. Itu yang sentiasa kita kena ulang-ulang dalam kehidupan kita. Okay? Yang itu sentiasa kita kena pegang. Ini moto hidup kita ni. Walaupun orang tak suka, walaupun kadang-kadang, yalah, paling tidak kita dengan adik-beradik kita lah. Adik-beradik kita macam-macam kan. Ada yang macam ni, ada macam ni. Kadang-kadang kita cakap, dia macam ni. Kita cakap macam ni, dia macam ni. Tak apa. Bahkan mungkin dia tak suka. Kadang-kadang mungkin sampai bermusuh. Kadang mungkin sampai tak nak datang, tak nak balik kampung. Kita kenduri pun tak nak ziarah. Sebab bergaduh dalam hal-hal macam ni. Tak mengapa. Kita bukan nak redha dia. Kita nak redha Allah. Okay, kita nak redha Allah. Lagi banyak saya buat kerja dakwah. Ada orang fikir, kalau macam ni lah sampai bergaduh adik-beradik, tak payah dakwah lah. Tak payah berdakwah lah. Dah kita berbaik-baik je, tak payah dakwah lah. Tak tuan-tuan. Tak. Bukan kita dakwah ni niat kita nak bergaduh bertelagah. Tidak. Kita hanya menasihati, mengajak sahaja. Dan tapi yang kita kena letak fikiran kita, lagi banyak saya berdakwah, boleh jadi makin ramai yang tak suka. Ramailah haters yang tak suka kepada kita ramai. Sebab hati orang berbeza-beza. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimah du'ai. Pada ayat yang ke-6 itu kalimah du'ai. Okey. Pada kalimah du'ai, iaitu pada ayat yang ke-6, Allah Ta'ala menyebut kalimah ini dengan adafnya huruf ya. Du'ai. Dal, ain, alif, hamzah, ya. Ya tu dipanjangkan. Du'ai. Di sini du'ai ini maksudnya seruanku lah. Seruanku. Dakwahku. Du'ai ada huruf ya. Saya nak sebutkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba ibu-ibu, ayah-ayah buka surah Ibrahim. Surah yang ke-14, ayat yang ke-40. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat yang ke-40. Surah Ibrahim, surah 14, ayat yang ke-40. Ada perbezaan saya tunjuk Surah Ibrahim, surah 14, ayat yang ke-40. Kalau ibu-ibu buka Quran, dia pada muka surat 260. Buka surat 260. Kalau Quran saya samalah, kalau tak salah. Okey, baik. Ayat yang ke-40 Allah kata apa? Ni doa doa Nabi Ibrahim. Kalau tengok dalam Quran, Nabi Ibrahim ni banyak Allah rakamkan doa-doa dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, antara doa Nabi Ibrahim, doa ni elok untuk kita bacakan, untuk kita amalkan. Tujuan dia
supaya kita dengan keluarga kita, waris-waris kita, keturunan-keturunan kita ni antara orang yang menjaga salatnya. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, ij'alni, jadikanlah aku muqimas salat, orang yang mendirikan salat, wa min zurriyyati, dan juga keturunanku pun orang yang mendirikan salat. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal du'a, perkenankanlah doa kami. Perkenankanlah doaku. Baik, perhatikan ayat 40 surah Ibrahim, Allah sebut kalimat doa tanpa huruf ya. Kalimat doa tu kalimat yang terakhir pada ayat 40 surah Ibrahim tu, Allah sebut doa. Dal, ain, alif, hamzah. Doa tanpa huruf ya. Manakala pada ayat yang ke-6 surah Nuh, Allah sebut du'ai. Dal, ain, alif, hamzah, ya. Ada huruf ya dekat situ. Walaupun ni ya ni namanya ya mutakallim. Kenapa ada huruf ya? Maksud yang sama juga. Doaku ataupun dakwahku, seruanku. Sama, dua-dua ni sama je. Okey. Kenapa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Baik. Perbezaan di antara huruf ya dengan tak ada huruf ya ini adalah pada surah Nuh, bila Allah kata du'ai, seruan aku ini dia adalah seruan yang terhenti. Ya tu memberi isyarat seruan ini adalah seruan yang terhenti. Sampai satu masa, sampai satu tempoh, seruan ini akan berhenti atas kehendak Allah, atas arahan perintah Allah. Dia bukan selama-lamanya dia akan berhenti. Tetapi pada surah Ibrahim, bila Allah kata doa, dal, ain, alif, hamzah tu tanpa huruf ya, itu adalah doa dan seruan yang selama-lamanya tanpa ada penghujung. Nampak? Okey. Okey. Boleh dapat ibu-ibu? Okey. Kalau boleh dapat, cuba bagi like sikit, saya tak nampak lah. Boleh like ke ni? Tak boleh nampak Okey. Harap-harap boleh dapat boleh faham Saya ulangi sekali Pada surah Nuh ayat yang ke-6, Allah kata doai, dal, ain, alif, hamzah, ya. Ya tu ada maksud dia. Manakala pada surah Ibrahim ayat yang ke-40, Allah sebut kalimat doa tanpa huruf ya. Dua-dua ni maksud yang sama. Doaku, seruanku, dakwahku, sama je. Sama je Beza huruf ya dengan tak ada huruf ya ni, pada surah Nuh ada huruf ya memberi maksud seruanku, dakwahku, doaku ini adalah terhenti. Sampai satu masa dia akan berhenti. Dia tak selama-lamanya. Tapi pada kalimah doa yang tanpa huruf ya dalam surah Ibrahim, itu adalah seruan dan doa yang selama-lamanya, tanpa henti, tanpa penghujung. Maksud ya tu memberi isyarat. Kalau ada huruf ya, dia ada tempoh dia. Tanpa huruf ya, ia bererti selama-lamanya. Okey, boleh Baik. Okey. Part mana yang kita nak nampak Allah Ta'ala ni beri Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ni tempoh? Okey, ibu-ibu tengok surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-36. Bagi ibu-ibu yang menonton, boleh tinggalkan nota-nota ni. Macam saya sebut tadi, surah Ibrahim ayat 40, surah Nuh ayat yang ke-36. Ibu-ibu letak kat komen, supaya nanti kalau ada orang terlepas ataupun tak berapa tangkap apa yang saya sebut, dia boleh baca komen tu, naiklah tulisan tu. Nanti kawan-kawan lain, ayat tu. Ataupun mungkin ada ibu-ibu yang expert sikit, dia boleh copy dekat ayat-ayat teks Quran di new tab yang lain tu, kemudian pastekan dekat komen ni. Jadi orang tahulah teks yang mana saya baca. Okey. Tak apa, ini kita salinglah ta'awun bekerjasama dalam amal soleh ni. Okey. Baik. Dekat mana yang Allah nak kata Nabi Nuh ni seruan dia, dakwah dia ada tempoh? Ibu-ibu tengok surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-36. Surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-36.
Okey. Baik. Tengok ayat yang ke-36. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Sebenarnya kalau ibu-ibu nak tengok kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh ni dalam surah Hud Allah rakamkan di sebalik cerita selain daripada kisah Nuh ni, dalam surah yang lain, dalam surah Hud, ibu-ibu boleh tengok start daripada ayat yang ke-26. Start daripada ayat yang ke-26 sehinggalah pada ayat yang ke 49. 26 sampai 49 surah Hud. Allah cerita tentang Nabi Nuh, tentang anak dia tak nak beriman, tentang Allah pesan pada Nabi Nuh pergi buat bahtera, kemudian dicerca, kemudian itu dan ini. Ibu-ibu boleh tengok surah Hud ayat 26 sampai ayat 49. Allah rekodkan cerita Nabi Nuh AS. Okey, baik. Apa yang berlaku pada Nabi Nuh? Allah kata pada ayat 46, wa uhiya ila Nuh, dan kami wahyukan kepada Nabi Nuh, annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya tidak akan beriman dalam kalangan kaummu melainkan orang yang telah beriman. Allah sebut kalimah lan. Ada beza kalimah lam, kalimah la dan kalimah lan. Nanti kalau minggu depan saya datang HQ, insya-Allah nanti saya akan tunjukkan perbezaan-perbezaan kalimah nafi ni. Ada kala Allah gunakan lan, lam dengan nun macam ni. Ada kala Allah akan gunakan lam mim. Ada kala Allah gunakan kalimah la, lam alif. Memberi maksud tidak, tapi maksudnya berbeza-beza. Jadi dekat sini Allah gunakan kalimah lan, iaitu Allah kata apa? Wahai Nabi Nuh, lan yu'min, tidak akan ada orang beriman dah. Takkan ada orang beriman dah, melainkan orang yang telah beriman. Maksudnya tempoh dakwah tu berhenti dah. Kamu tak payah terus berdakwah, tempoh dakwah tu dah berhenti dah. Sebab kalau kamu dakwah, tak ada orang lagi beriman dah. Sebab apa Allah cakap macam ni? Sebab Allah mengetahui apa yang ada isi hati dalam hati manusia. Jadi Allah kata berhenti dah. Sebab itu Allah gunakan tadi kalimah doa itu. Seruan tu berhenti. Dia ada tempoh dia. Ya, saya tengok lagi Okey. Kemudian kalimat lan yu'mina min qaum, tidak akan beriman daripada kaum engkau, illa man, kecuali orang yang qad aman, orang yang telah beriman. Fala tabta'is, dan janganlah engkau berduka cita, bima kanu yaf'alun, dengan apa yang telah mereka lakukan. Nabi Nuh ni dia jiwa pendakwah tau. Dia rasa ralat bila Allah Ta'ala kata pada Nabi Nuh, dah berhenti dah, jangan dakwah dah, berhenti. Okay, sebab kamu dakwah tak ada orang beriman dah, yang tinggal orang yang dah beriman tu je. Nabi Nuh ni rasa ralat, walaupun dia dah berdakwah hampir 1000 tahun, dia rasa ralat. Okay, dan Allah pesan, fala tabta'is, janganlah kamu berduka cita dengan apa yang telah mereka lakukan. Itu balasan dia, itu dia punya hakikat dia, yang Allah telah tentukan, takdirkan. Kamu tak boleh buat apa-apa dah, sebab hidayah milik Allah. Okay, Allah kata dah, jangan berduka cita, jangan sedih-sedih dah, sebab itu adalah ketetapan daripada Allah. Okay, itu adalah ketetapan daripada Allah. Nabi Nuh ni rasa ralat. Kalau ikutkan hati, dia nak selamatkan semua. Tapi dah Allah Ta'ala kata berhenti, berhentilah. Sebab tak ada orang yang akan beriman. Okay. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Okay, kita balik lagi. Tengok pada surah Nuh balik. Tengok pada surah Nuh. Okay, tengok pada surah Nuh. Ayat yang ke-7. Allah kata tadi kan, Nabi Nuh berdakwah, makin saya berdakwah, makin jauh dia lari daripada saya. Kemudian Nabi Nuh kata apa? Lagi dahsyat lagi, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Okey. Dan kata Nabi Nuh alaihissalam, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman,
agar engkau mengampuni mereka. Yang ini adalah memberitahu tujuan dakwah Nabi Nuh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Itu adalah tujuan Nabi Nuh. Nabi Nuh kata pada Allah, dia cakap dalam hati dia, ya Allah, aku makin dakwah makin dia jauh daripada lari. Dia makin jauh lari daripada aku. Kemudian Nabi Nuh kata apa? Wa inni kullama, ketahuilah setiap kali aku berdakwah kepada mereka, litaghfira lahum, adalah untuk mereka mendapat pengampunan engkau, agar engkau ampuni mereka. Itu objektif dia, tuan-tuan. Nabi Nuh tak kata saya dakwah ni sebab saya nak keuntungan, saya nak kepentingan peribadi, saya nak perhatian, saya nak pujian, saya dah buat sekian-sekian, tak ada orang pun puji saya. Nabi Nuh tak kata macam tu. Nabi kata litaghfira lahum, setiap kali saya berdakwah untuk mereka diampuni oleh engkau, ataupun engkau mengampuni mereka. Tujuan dia bukan untuk dia, tapi tujuan dia adalah untuk audiens dia, bukan kepentingan saya. Kalau awak tak beriman pun saya tak kisah, sepatutnya macam itulah. Tapi Nabi Nuh rasa ralat, saya berdakwah ni supaya awak diampunkan oleh Allah, pun kamu tak nak. Apa kata Nabi Nuh? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Sudahlah mereka ni setiap kali berdakwah mereka lari. Ja'alu asabi'ahum, bahkan ada di antara mereka ambil jari-jari ni masuk kat telinga ni. Asabi'ahum. Asabi' ni kalimah plural, kalimah jamak, iaitu jari-jari itu dimasukkan ke dalam fi adhanihim, dia tutup telinga dia. Subhanallah. Kalau kita katalah bayangkanlah anak kita kan, kita cakap dia lari. Dah lama saya tak nak dengar lah, saya nak pergi kedai lah, lari. Kita cakap je dia lari. Kemudian kalau kita cakap dia buat macam ni kat kita. Apa perasaan ibu-ibu? Apa perasaan kita? Kita rasa, kita rasa marah. Sampai hati awak, saya cakap benda baik ni, saya pesan ni, okay? Saya pesan kepada kamu ni, kamu tutup telinga. Dan Allah gunakan kalimah asabi'. Asabi' ni ada dua lah, dari sudut pandangan saya. Pandangan saya, Allah gunakan plural ni boleh jadi adalah merujuk kepada semua orang perangai sama. Bila dakwah dia tutup telinga dia, satu jari lah, tapi disebutkan jari-jari itu untuk merujuk pada ramai-ramai orang buat benda yang sama, tutup telinga. Ataupun juga asabi' ni adalah perbuatan seorang tapi dia masukkan jari dia semua. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk ekstrim. Memang tak nak dengar langsung dakwah Nabi Nuh. Bukan nak mengatakan dia tutup telinga semua dengan semua jari dia, tapi adalah untuk membayangkan dia memang tak nak dengar. Ekstrim sangatlah. Memang dia kalau boleh tak nak dengar langsung cerita dakwah Nabi Nuh AS. Okey? Baik. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kata Nabi Nuh, Nabi SAW pun mengalami benda yang sama. Okey. Apa dia? Ibu-ibu boleh buka surah Fussilat, surah 41. Cuba ibu-ibu buka surah Fussilat, surah 41. Ayat yang ke-26. Surah Fussilat, surah 41. Ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Baik, ibu-ibu boleh boleh ikuti saya. Saya harap sangat boleh ikuti saya lah. Saya mohon maaf kalau lah saya terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Minta maaf. Baik, tengok ayat 26 surah Fussilat, surah yang ke-41. Muka surat 479. Kalau Quran kita sama insya-Allah lah 479. Allah kata apa? Pada ayat 26, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Betul tak? Saya baca. Okey, li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang kafir pun berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran. La tasma'u li hadzal Quran. Jangan dengar Al-Quran ni, jangan dengar. Ini orang kafir pesan ni pada Nabi pada orang-orang Quraisy yang lain masa Nabi nak berdakwah, dia kata jangan dengar ayat Quran. Walghaw fihi, dan buatlah, walghaw ni buatlah hingar bingar, buat bisinglah.
padanya. Setiap kali Nabi baca Quran, dia akan buat bising. Setiap kali Nabi akan baca Quran, dia akan bising. Macam mana dia buat bising? Sama ada mereka menyanyi, ataupun menjerit, ataupun mereka akan bertepuk tangan. Asalkan suara Nabi itu akan tenggelam. Bayangkan kalau ramai-ramai buat. Nabi nak berdakwah ni, dia akan buat bising. Okay? Maka suara Nabi akan tenggelam. La'allakum taghlibun. Mudah-mudahan kamu akan berjaya mengganggu bacaannya. Ataupun kamu akan berjaya mengalahkan suaranya. Maksudnya suara Nabi akan tenggelam. Jangan kata Nabi Nuh, kita pun macam tu juga. Jangan kata Nabi Nuh, Nabi SAW pun begitu juga. Jangan kata Nabi SAW, kita pun macam tu juga. Kan? Ada orang nak berdakwah dekat Facebook blog. Ada orang buat report sampai blog itu, blog ini. Macam-macam tuan-tuan. Macam-macam kaedah. Okay? Zaman dulu macam tu kaedahnya. Zaman ini kaedahnya macam tu juga. Tapi keadaan berbeza-beza. Puan Shima pun kata sekarang ni orang pakai earphone kan. Kita cakap dia pakai earphone, dia pun jalan. Dia lantak lah. Orang nak cakap lah. Peduli lah. Biasa kan. Macam-macam kaedah. Tapi benda yang sama, perangai yang sama. Dia tak nak dengar cerita-cerita dakwah. Cerita-cerita dakwah. Sampai orang kata apa? Nak berkhutbah lah tu. Kalau dia cakap itu macam menyindir kan. Nak berkhutbah lah tu. Nak khutbahkan kita pula. Contohlah. Ini kata-kata manusia. Bukan kata kita. Nabi SAW pun mengalami benda yang sama. Nabi Nuh AS pun mengalami situasi yang sama. Okay? Ramai. Masyarakat ni kehidupannya sama je manusia ni. Samanya perangai mereka. Kemudian tak cukup dengan itu. Kata Allah SWT. Iaitu isi hati Nabi Nuh. Sudahlah aku dakwah, mereka lari. Tak cukup dengan tu, kalau aku dapat tangkap, aku dakwah pada dia secara personal, dia tutup dengan telinga pula. Ada pula kata Nabi Nuh, wastaghshaw thiyabahum. Wastaghshaw. Ingat tak saya pernah sebut pada ibu-ibu surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah ini iaitu surah yang meliputi, menyelimuti. Sekarang Allah guna kalimah yang sama juga, wastaghshaw. Wastaghshaw ni iaitu dia selubung kepala dia. Thiyabahum, dengan baju-baju mereka. Okey, dia selubung mukanya dengan baju. Tujuan dia apa? Kata Abdullah bin Abbas dan juga Ibnu Jarir At-Tabari. Dia kata apa? Kenapa mereka selubung muka dia dengan baju ni? Tujuan dia adalah mereka bukan sekadar tak nak dengar lagi cerita dakwah Nabi Nuh. Bahkan mereka tak nak Nabi Nuh kenal dia. Dia tak nak Nabi Nuh cam itu adalah umat Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh ni berdakwah pada umat dia. Konon-konon kalau dia buat macam tu, Nabi Nuh tak perasan dia. Nabi Nuh tak sedar dia itu adalah umat. Sampai tahap tu dia buat. Sudahlah lari, sudahlah tutup telinga, tutup dengan baju pula. Kalau kita lah, kalau kita guru sekolah. Guru sekolah. Anak murid memang kita kata cukuplah setahun ni saya ngajar dia. Lepas ni dia orang naik tingkatan dah, saya tak jumpa dah, lega dah. Sepatutnya kita pujuk hati kita, Nabi Nuh 950 tahun hadapi benda yang sama hari-hari. Bangun tidur je, ya Allah, saya nak kena hadapi orang yang sama juga. Saya cakap dia tutup telinga, saya cakap dia lari, saya cakap dia tutup kepala. Benda yang sama juga hari-hari dalam tempoh 950 tahun. Kita rasa malulah. Itu maksudnya. Kita sepatutnya rasa malu. Sebab kita berdakwah tempoh tak panjang. Okay? Lama-lama pun takkan ada orang berdakwah sampai 60 tahun. 60 tahun usia kita. Bukan usia dakwah. Okay? Paling tidak 20 tahun. Nabi SAW 23 tahun. Takkan kita 30 tahun? Takkanlah. Kita dakwah lama 5 tahun, 10 tahun. Sabarlah. Sabarlah. Kerana ni ada. Kerana ni ada. Ini Nabi Nuh kata ni. Sudahlah lari, kemudian tutup telinga pula, kemudian selubung muka dia. Ingat aku tak tahu. Konon macam tak tahu, macam tak kenal, tutup kepala dia. Wa asarru, dan mereka tetap dalam keadaan kesyirikan dan juga kekufuran. Tak nak langsung dengar dakwah Nabi Nuh AS. Wa asarru, kalimah asarru tu iaitu mereka tetap. Asarru maksudnya tetap. Tetap dalam kesyirikan, tetap dalam kekufuran. Kemudian Allah kata apa? Wastakbaru istikbara. Dan mereka terus menyombongkan diri mereka. Wastakbaru istikbara. Sombong dekat sini,
yang disebut sebagai kibir ni, sombong dekat sini adalah sombong ada dua maksud. Sombong ni ada dua maksud. Pertama, kata Nabi SAW adalah meremehkan orang lain, memandang rendah pada orang lain. Sombonglah. Yang kedua, menafikan kebenaran. Jadi kalimah wastakbaru istikbara, mereka ni sombong. Sombong apa? Iaitu mereka menafikan kebenaran. Okey, mereka menafikan kebenaran. Mereka langsung tak nak dengar cerita tentang kebenaran. Kejap ibu-ibu, saya nak check jap. Saya rasa ada point yang saya tertinggal. Kejap Kejap, kenapa? Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, kenapa Allah kata wastakbaru istikbara? Pertama, sebab mereka nafikan kebenaran. Kebenaran depan mata dah. Nabi Nuh sampaikan dah. Kebenaran ada. Tapi mereka nafikan. Nanti saya akan sebut pada ibu-ibu apa kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Okey. Yang kedua, sombong dekat situ, istikbara adalah merujuk kepada mereka meremehkan orang lain. Apa dia yang mereka remehkan? Mereka meremehkan Nabi Nuh AS. Sudahlah menolak kebenaran, kemudian diremehkan Nabi Nuh. Ibu nak tengok dekat mana? Tengok ayat yang tengok surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-27. Surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-27. Okey. Muka surat 224. Surah Hud, surah ke-11 ayat 27. Allah kata apa? Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumih. Maka telah berkatalah al-mala', ketua-ketua orang kafir daripada kaum Nabi Nuh. Ma naraka illa basharam mithlana. Kami tidak memandang kau wahai Nuh melainkan hanya seorang manusia mithlana, seperti kami. Aku tengok kau dengan aku sama je. Kita dua-dua manusia. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadli bal nadhunnukum kadhibin. Dan tidaklah kami melihat engkau dan orang yang mengikuti engkau illa alladhina hum, melainkan orang yang aradhiluna, golongan yang hina. Aradhiluna ni adalah golongan yang miskin dan juga hina. Sebab pembesar-pembesar zaman Nabi Nuh ni orang kaya lah. Jadi dia kata apa? Macam mana aku nak dengar cakap kau ni? Sedangkan kau sendiri hina, kau sendiri miskin. Takkan kami nak dengar cakap kau? Ini ucapan daripada dulu tuan-tuan. Badiyal ra'yi. Dan pengikut-pengikut kau ni semuanya orang yang berfikiran singkat. Wa ma nara lakum, dan kami tidak melihat kepada engkau alaina min fadl, ada kelebihan yang lebih daripada kami. Nak kata miskin, kau lagi miskin daripada kami. Nak kata engkau mulia, kami lebih mulia daripada engkau. Nak kata miskin, kau miskin, kami kaya. Nak kata berfikiran cerdik, kau tak cerdik, kami lebih cerdik. Kelebihan pun tak ada. Bal nadhunnukum kadhibin, bahkan kami menganggap kamu sebagai orang yang berdusta. Banyak tuduhan tuan-tuan. Banyak tuduhan. Mula-mula dituduh sebagai orang miskin, orang hina. Kemudian dia kata semua ni mereka pikiran-pikiran yang kolot. Yang ketiga tak ada apa-apa kelebihan. Dan yang keempat adalah pendusta. Ucapan ni tuan-tuan tak pelik. Ucapan hari ni kalau kita kata semua orang kena patuh kepada undang-undang syariah. Semua orang ni kena membina kerajaan Islam. Ikutlah ajaran Islam. Nak berdakwah ni kena cara agama. Nak berpolitik kena cara agama. Nak uruskan dunia ni, negara ni kena cara agama. Orang kata apa? Tunjukkan saya kerajaan Islam mana yang paling berjaya dekat dunia ni.
Kerajaan Islam mana yang paling berjaya dekat dunia ni? Orang kata, tengoklah Saudi. Saudi tak berjaya, ada corruption. Tengok negara mana lagi? Libya corruption. Negara benua Afrika, ni corruption, miskin, hina. Ramai tuan-tuan orang kata macam tu. Ramai. Meletakkan sesuatu tu dalam keadaan, macam mana saya nak ikut dia? Dia ni pun kolot, pemikiran lama, pemikiran konservatif. Macam mana saya nak ikut orang Islam? Ucapan ni tuan-tuan bukan pada kita, tapi telah berlaku kepada zaman Nabi Nuh AS. Asyik cerita bab tahara je, orang dah sampai bulan lah. Kan selalu kita macam tu tuan-tuan. Asyik cerita benda bab bersuci daripada kecil lagi. Kita dah sampai bulan dah. Ni ada satu kisah tuan-tuan. Saya tak ingat siapa ulama yang sebut ni. Pernahlah dia ajarkan ilmu agama kepada seseorang ni. Kemudian ada orang kata apa? Kita ni dah jauh dah sampai ke bulan dah. Kita ni dah sampai ke bulan dah. Dunia ni kemajuan dia sampai ke bulan dah. Orang Islam masih lagi duk membaca kitab, belajar tentang bab bersuci, belajar bab puasa, belajar bab ibadah sekian. Lalu ulama ni kata apa? Ya, orang lain dah sampai bulan, tapi kami sampai kepada Allah, Tuhan yang menciptakan bulan. Yang kita belajar ni bukan bab bersuci, bab ni Quran, hadis ni, bukan sekadar ni. Sebenarnya kita belajar sesuatu yang membawa kita untuk bertemu dengan Allah yang menciptakan bulan ke, teknologi ke, kemajuan ke, kemodenan ke, itulah Tuhannya. Berbanding orang yang memperlekehkan kita, dia ke bulan pun tidak, kepada Tuhan pun tidak. Okay? Jadi jangan rasa ya Allah, saya ni belajar benda sia-sia lah. Asyik belajar bab ibadah je, asyik belajar bab Quran je, bab hadis je, bab itu, bab ini saja. Tak tuan-tuan, kita belajar sesuatu yang membawa kita kepada Tuhan. Seperti mana orang lain duk reka teknologi itu, teknologi ini tuan-tuan, sampai ke bulan. Itu sampai bulan tuan-tuan. Kita sampai Tuhan. Kita sampai kepada Tuhan. Ucapan ni samalah macam ucapan ketua-ketua orang kafir daripada kaum Nabi Nuh AS. Kamu miskin, kami lebih kaya. Kemudian kata kamu ni kolot, konservatif, kami lebih maju lagi. Kemudian kami ni banyak kelebihan daripada kamu. Kamu apa-apa pun tak ada, dan kamu adalah pendusta. 4 tuduhan yang tak berasas dituduhkan kepada Nabi Nuh dan juga pengikut-pengikut Nabi Nuh AS. Inilah namanya istakbarus istikbara. Okay? Mereka sombong, mereka menafikan kebenaran dan mereka memperlekehkan, merendah-rendahkan orang lain. Okey. Baik, itu ayat ke-7. Baik, tengok ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tengok ayat 8, ayat 9. Nabi Nuh kata apa lagi? Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian kami berdakwah kepadanya dengan dakwah yang kuat, jihar, secara terang-terangan. Yalah, dah mereka tutup telinga mereka dan dengan tangan-tangan mereka, mereka tutup kepala mereka supaya kami tak kenali dia. Kemudian mereka lari daripada dakwah. Nabi Nuh kata apa? Kalau dah macam tu keadaannya, maka da'autuhum jihara, maka kami dakwah kepadanya secara terbuka, secara terang-terangan. Kita buat dakwah, kita buat apa? Ceramah umum, kita buat rapat umum, macam-macam lah. Okay? Macam-macam kaedah yang digunakan oleh Nabi Nuh AS. Okay? Dah ditutup telinga, tak boleh terima. Okay, kita buat dakwah secara terbuka. Kemudian Nabi Nuh kata apa? Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Dan kemudian a'lantu. Tengok ibu tengok kalimah a'lantu. Kalimah a'lantu, kalau tengok pada terjemahan ayat yang ke-9 tu, dia terjemahkan apa? Sesungguhnya kami menyerunya. A'lantu tu diterjemahkan sebagai menyerunya dalam keadaan jihar, iaitu dalam keadaan kuat. Okey, ibu-ibu tengok ayat 8, Allah kata Nabi Nuh bagi tahu da'autuhum jihara. Jahar. Mereka berdakwah secara terang-terangan. Da'autuhum jihara. Mereka dakwah secara terbuka, terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum. Kemudian kami berdakwah bersungguh-sungguh kepada mereka secara terbuka. Kalimah a'lantu
A'lantu tu adalah daripada kalimah i'lan. I'lan. Okey, kalau kita belajar bahasa Arab, kalimah a'lantu tu maksudnya i'lan. Okey, i'lan. Okey, a'lan tu maksudnya i'lan. I'lan ni apa? Berulang-ulang. Iklan ni benda berulang-ulang kan. Kalau tak berulang, dia tak panggil iklan. Sebab iklan ni tujuan dia, tayangan tu berulang-ulang untuk dia dipotret di dalam fikiran kita. Sampai kita dapat tangkap, nak pergi makan fast food, McDonald. Nak minum air kopi, Starbucks. Nak pergi tu, beli sabun ini. Dia iklan. Dia sentiasa berulang-ulang. Jadi Nabi Nuh kata apa? Sudah mereka tutup telinga, lari daripada kami ambil kaedah, kami dakwah secara terbuka. Kuat-kuat. Kuat tu bukan menjerit tuan-tuan, tapi secara terbuka, terang-terang. Supaya semua orang dengar. Kemudian, tak cukup dengan itu, kata Nabi Nuh, inni a'lantu, kami buat berulang-ulang. Bukan sekali. Kemudian dia buat lagi, tak. Kami buat berulang-ulang kali. Sampai benda tu orang tahulah. Nabi Nuh ni pendakwah sampai tahap tu. Okay, sentiasa berulang-ulang. Kemudian kata Nabi Nuh AS, wa asrartu lahum israra. Sampai satu masa pula, ada orang yang mungkin kami dakwah terbuka, dia tak boleh terima. Kami tetap buat secara rahsia, secara personal. Kami tetap jumpa seorang-seorang individu ni pergi dakwah. Nampak tuan-tuan? Ayat ni nak tunjukkan kepada kita, Nabi Nuh menggunakan semua pendekatan dakwah. Semua. Terbuka ya, sembunyi ya. Personal ya, secara majoriti pun ya. Semua kaedah. Dan dibuat secara berulang-ulang. I'lan. Berulang-ulang. Semua kaedah. Jadi, kita boleh kata benarlah Nabi Nuh ni dia dah letih dah. Dia dah lesu dah. Sebab semua kaedah dah buat dah. Siang malam. Saya follow up. Siang tak terima, tak apa. Malam karang saya datang. Saya tengok juga. Kalau siang dia sibuk, malam karang saya pergi dakwah pada dia. Kalau malam sibuk, esok pagi saya dakwah pada dia. Semua kaedah Nabi Nuh guna dah. Psikologi, reverse psychology. Semua cara dah buat dah. Semua. Tapi tidak ada orang pun yang nak beriman kepada Nabi Nuh AS. Ayat ni tuan-tuan, cukup memotong semua hujah-hujah kita. Memotong hujah-hujah kita yang kita kata, saya ni dah berdakwah dah, dia tak nak beriman. Saya dah berdakwah dah, saya dah cakap banyak kali dah, tak nak dengar. Memang degil. Memang degil lah, saya dah cakap dah. Kita yang degil tuan-tuan, bukan madu'u yang degil. Sebab kita baru guna satu kaedah ataupun dua kaedah, kita dah putus asa. Tapi tidak kepada Nabi Nuh AS. Kamu nak jadi pendakwah, ikut seperti Nuh. Macam tu. Kamu nak jadi orang mukmin yang beramal soleh, yang membuat kerja-kerja agama ni, ikut seperti Nabi Nuh. Ini dia punya teladan yang paling terbaik. Dan Nabi SAW pun mengambil teladan daripada Nabi Nuh AS. Nabi SAW pun mengambil teladan daripada Nabi Nuh AS. Nabi pun yang kerja dakwah ni pun belajar daripada Nabi Nuh. Kita pun sama juga, belajar seperti Nabi Nuh AS. Okey. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab masa sebab surah Nuh ni turun iaitu pada tahun yang kelima kenabian. Tahun kelima kenabian ni sama ada usia Nabi 45 tahun ataupun 48 tahun. Kenapa ada riwayat kata 48 tahun? Sebab dikira dakwah secara terbuka. Sebab 3 tahun pertama Nabi dakwah secara sembunyi. 3 tahun lepas Nabi terima wahyu, baru Nabi dakwah secara terbuka. Maka dikira start daripada umur Nabi 43 tahun tu dakwah secara terbuka. Jadi surah Nuh ni diturunkan. Kita boleh katalah tahun kelima kenabian ni ataupun tahun ke-8 kenabian ni tempoh sukar dalam sirah Nabi, yang mana Nabi berdakwah stuck. Macam-macam sekatan. Sahabat-sahabat Nabi dah dihukum. Ada sampai yang dibunuh. Ada sampai tahap ada sahabat-sahabat Nabi yang Nabi hantar pergi hijrah ke Habsyah sebab tekanan yang sangat kuat daripada orang-orang Quraisy. Maka tekanan tu ada. Jadi Allah turunkan surah Nuh sebagai pemujuk hati Nabi SAW. Apa kaedah yang kamu dah lakukan wahai Muhammad dalam berdakwah? Apa kaedah yang kamu dah lakukan? Nuh macam-macam cara dah. Macam-macam kaedah dah. Siang malam dah. Dan tempoh dakwahnya lebih lama daripada kamu. Dan Nabi mengambil pengajaran daripada kisah ini. Surah ni turun pada tempoh tu.
Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Hamzah dan juga Umar Al-Khattab masuk Islam. Dalam tempoh start tu, Nabi tak tahu nak buat ke mana ni, ke sini tak boleh, ke sini tak boleh dakwah ni. Sehinggalah Allah datangkan Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, dan datangkan Umar Al-Khattab masuk Islam. Hidayah tu sampai pada tahun ke-7 ataupun tahun ke-8 kenabian. Masa tu sampai. Masa itulah datang hidayah, petunjuk pada Nabi SAW, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Pengislaman Umar adalah kejayaan kepada umat Islam. Sebab bila Umar masuk Islam dan Hamzah masuk Islam, saat itu kata Abdullah bin Mas'ud, kami mula dapat solat secara terbuka. Tak ada orang Quraisy yang berani menyentuh kami. Mereka ni pahlawan lah. Mereka ni dimuliakan. Masuk je Islam, orang-orang Quraisy tak berani dah usir orang-orang Islam. Sebab mereka terpaksa berhadapan dengan Umar dan juga terpaksa berhadapan dengan Hamzah. Ni ibu-ibu boleh baca sirah dua sahabat ni. Sahabat yang memberi sinar dakwah kepada Nabi SAW. Tapi surah ni turun ketika Nabi start nak berdakwah ni, terhenti macam-macam halangan dah, macam-macam kesusahan. Baik, sebelum kita berakhir, kita berhenti pada ayat yang ke-10. Ibu-ibu tengok Nabi Nuh kata lagi, fakultus, maka Nabi Nuh, fakultus taghfiru, maka aku katakan kepada umatku, iaitu umat Nabi Nuh AS, istaghfiru, beristighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang ghaffar. Tuhan yang ghaffar. Ghaffar ni adalah Tuhan yang maha pengampun. Saya rasa saya dah banyak kali sebut dah kalimah ghaffar. Ghaffar dia datang daripada kalimah ghafara. Ghin fara, ghafara, ghafara. Ghafara ni ataupun ghafur ataupun ghaffar ni, dia memberi maksud Allah mengampuni dosa kita dan Allah menutupi dosa kita. Allah tak sekadar mengampunkan, tetapi Allah menutupi dosa kita. Itu namanya ghaffar ataupun ghafur. Allah mengampuni kita dan Allah menutup aib kita, menutup dosa-dosa kita. Sebab itu dalam bahasa Arab, topi perang, topi besi perang tu dalam bahasa Arab disebut sebagai mighfar. Mighfar. Dia berkongsi dengan kata kalimah yang sama, root word yang sama daripada kalimah ghafara. Topi perang tu tujuan dia adalah untuk menutup kepala daripada senjata-senjata tajam. Dia kata daripada kalimah ghafara. Jadi Allah nak kata, aku Tuhan yang maha pengampun dan aku Tuhan yang menutup segala dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Cuma kalimah ghaffar adalah memberi maksud Allah ni Tuhan yang maha pengampun secara berulang-ulang. Itu special tuan-tuan. Kita buat maksiat, kita taubat, Allah ampunkan. Kemudian kita kembali bermaksiat, bertaubat, Allah ampunkan. Sampai bila? Sampai bila-bila. Dia berulang-ulang. Pengampunan yang berulang-ulang. Jemu ke Allah? Allah tak jemu. Yang jemunya kita. Yang takutnya kita yang jemu. Kita berulang-ulang bertaubat, berulang-ulang melakukan maksiat. Takut kita yang jemu untuk bertaubat kepada Allah. Sebab itu jangan buat maksiat. Sebab itu yang Nabi risaukan. Allah tak jemu. Buatlah banyak mana pun maksiat, kembali bertaubat, Allah tetap ampunkan kita. Sebab Allah Tuhan yang Al-Ghaffar. Tuhan yang maha pengampun berulang-ulang. Tak berubah. Tetapi yang jemu, yang bosan adalah kita. Takut kita yang jadi letih dan malas untuk bertaubat kepada Allah setelah berulang-ulang kali. Sebab itu, kita tak dianjurkan, tak apalah awak buatlah maksiat, awak ulang lagi, nanti awak taubat balik, berulang-ulang. Tak dianjurkan macam tu. Kita dianjurkan taubat dengan taubatan nasuha. Nasuha tu datang daripada kalimah nasaha. Nasaha tu maksudnya kejernihan. Bersih. Taubat tu taubat betul-betul. Sampai betul-betul jernih. Sampai betul-betul bersih. Dan jangan mengulanginya. Sebab apa? Takut kita yang jemu. Takut kita yang letih. Dan dalam surah Al-Furqan, Allah sebutkan. Okey, ibu-ibu tengok surah Al-Furqan. Okey, sebelum kita berakhir ni, ibu-ibu tengok surah Al-Furqan. Saya tunjuk kelebihan orang yang bertaubat ni. Sekejap, surah yang saya cek surah Al-Furqan.
Surah yang ke-25. Okay, ibu-ibu buka surah yang ke-25, surah Al-Furqan. Tengok pada ayat yang ke... Sekejap saya cek. Okey, tengok pada ayat yang ke-70. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat 70. Surah Furqan, surah 25, ayat 70. Allah kata apa? Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana wa amila amalan salihah, dan orang yang beramal dengan amal yang saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka orang itu yubaddilullah, Allah akan menggantikan sayyiatihim hasanat, kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan. Ini janji tuan-tuan. Wa kanallahu ghafurar rahima, dan Allah lah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Bila kita bertaubat, dosa yang kita buat Allah bukan hapuskan. Allah tak sekadar hapuskan dan Allah tak sekadar tutup kesalahan. Tapi maha hebatnya Allah, Allah gantikan dosa itu dengan hasanat. Tonton tanda, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yubaddil maksudnya Allah menggantikan. Sayyiat iaitu kejahatan. Hasanat kebaikan. Allah gantikan kejahatan itu dengan kebaikan. Allah gantikan dosa itu dengan pahala. Ya Allah. Bukan sekadar ampunkan, bukan sekadar menutup kesalahan kita, bahkan Allah gantikan kesalahan itu dengan pahala. Sepatutnya ayat ni menjadi motivasi kepada kita untuk terus bertaubat. Sebab kita tahu, kita tak dapat nak mengulang masa yang silam. Saya tak boleh kembali waktu silam. Dosa saya tu macam-macam dosa ustaz. Saya tak tahulah ustaz, saya buat masa macam-macam. Kan ada orang macam tu menangis-nangis. Ya Allah, saya tak tahulah dosa saya ni. Taubat. Sebab taubat itu dia bukan sekadar mengampunkan, dia bukan sekadar tak menjebakkan kita, bukan sekadar dapat menutup aib kesalahan kita, bahkan Allah gantikan ia menjadi pahala. Kita tak boleh ulang masa silam untuk beramal, tak boleh. Tapi kita boleh buat sekarang dan akan datang, masa yang kita akan hadapi lepas ni sampai kematian, adalah untuk dapat pengampunan Allah dan gantikan segala dosa itu sebagai pahala di sisi Allah. Caranya apa? Taubat. Saya tutup ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Sesungguhnya kamu orang yang bekerja keras kepada Allah dengan sebenar-benar usaha. Famulakih, maka kamu akan bertemu dengan Allah. Allah nak kata apa pada kita? Hidup dekat dunia ni adalah proses perjalanan kita untuk bertemu Allah. Dalam fikiran kita, saya hidup adalah untuk memperhamba diri pada Allah. Dan saya hidup ini adalah perjalanan bukan untuk kaya, bukan perjalanan untuk saya jadi hebat di pandang manusia, tak. Perjalanan hidup ni adalah perjalanan untuk bertemu Tuhan. Kalau Allah takdirkan kita kaya, ingat kita dalam perjalanan bertemu Allah. Kalau Allah takdirkan kita miskin, ingat kita dalam perjalanan bertemu dengan Allah. Kalau ini dalam fikiran kita, semua akan berubah. Cara berfikir, cara bertindak, cara bercakap, cara kita belajar, cara bermuamalah, cara bekerja, cara berkahwin, cara berpolitik. Semuanya kita akan buat mengikut tunduk perintah Allah. Okey? Ini akan mengubah seluruh landscape kehidupan kita. Kita akan lihat semua benda berubah. Sebab kita tahu kita sedang berjalan bertemu Allah. Ini adalah prosesnya. Kehidupan ini adalah prosesnya. Okay, supaya kita tak sia-siakan peluang yang Allah berikan kepada kita sementara kita hidup di atas muka bumi ini. Saya berhenti dekat ayat 10. InsyaAllah nanti saya akan ulang lagi pada ayat yang ke-10. Saya akan ulang lagi sekali. Nanti kita akan sambung lagi. Lepas ni Allah Ta'ala sebut antara fakta-fakta kebenaran yang Nabi Nuh pesan. Nabi Nuh cakap dah, tapi mereka tak terima. Sehingga Allah gelar mereka sebagai orang yang takabur, orang yang sombong. Okey? Terima kasih Tuan Haji Syarudin. Ya Allah, lama tak dengar kabar. Tuan Haji Syarudin sihat ya? Terima kasih. Harap-harap isterinya Kak Beda pun sihatlah insya-Allah.
Okey, terima kasih Puan Shima. Baik, terima kasih Anti Huda. Wa iyyakum Anti Huda. Kesian Anti Huda ya. Kita sama-sama dah plan nak pergi umrah, tak dapat ya. Tak apalah, insya-Allah ada rezeki yang lain insya-Allah. Okey, ada apa-apa ke? Okey. Rasanya tak ada apa-apa soalan kan? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya berhenti dekat sini. Semoga ada manfaat daripada majlis ini. Semoga ada kesempatan kita akan berjumpa lagi pada waktu yang sama minggu hadapan insya-Allah. Dan insya-Allah kita dekat HQ lah insya-Allah. Doakan kesembuhan saya, keluarga saya. Anak-anak ini demam panas. Saya pun tak tahu nak buat macam mana dah. Okey, minta doa semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita. Mudah-mudahan kita semua ikhlas. Semoga Allah Taala berikan hidayah, bimbingan taufik dan hidayah pada kita semua insya-Allah. Saya berhenti dekat sini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.